Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel Cikgu Suri. Okey, hari ini satu lagi perkongsian daripada Cikgu, ya. Masih dalam bab yang kedua, subtopik 2.4 iaitu kawalan inventory. Jadi apakah yang akan Cikgu kongsikan, ya, untuk hari ini adalah berkaitan dengan alat kawalan inventory, ya, iaitu berkaitan dengan alat yang kedua lah, ya, sistem tepat pada masa ataupun JIT. Okey, jadi anak-anak pelajar, ya, untuk mengetahui apakah perkongsian cikgu dengan lebih lanjut, kita jumpa selepas ini. Okey, anak-anak pelajar. Okey, untuk sesi kali ini, ya, cikgu akan membincangkan berkaitan dengan alat kawalan inventory. Okey, pada yang video sebelum ini cikgu telah menerangkan berkaitan dengan alat yang pertama iaitu analisis ABC, dan untuk kali ini, ya, apa yang akan cikgu bincangkan adalah berkaitan dengan alat yang seterusnya, ya. Cuma sebelum itu kita lihat, ya, objektif untuk sesi kali ini adalah diharapkan di akhir video nanti para pelajar dapat mengenal pasti, ya, alat-alat kawalan inventory. Okey, seperti yang anak-anak pelajar sedia maklum, ya, untuk alat ataupun kaedah kawalan inventory ini ada beberapa alat. Okey, antaranya adalah analisis ABC, ini telah pun cikgu terangkan, ya. Kemudian model kuantiti pesanan ekonomi EOQ. Ketiga, titik pesanan semula ROP, dan yang keempat adalah sistem tepat pada waktu JIT. Okey, dan untuk sesi kali ini, ya, pada kali ini cikgu akan menerangkan berkaitan dengan kaedah tepat pada masa, just in time lah, JIT. Okey, apa itu kaedah tepat pada masa ataupun tepat pada waktu ataupun JIT, just in time? Okey, kaedah tepat pada masa ini, ya, adalah kaedah di mana, ya, memerlukan pembekal menghantar bekalan inventory kepada pelanggan tepat pada masa dengan saiz inventory seberapa minimum yang mungkin. Nah, ya, jadi sistem JIT ini adalah satu sistem di mana pembekal menghantar inventory mengikut, ya, jumlah inventory yang diperlukan pada masa yang diperlukan sahaja. Okey, yang mana ia digunakan untuk meminimumkan kos pegangan dengan hanya memesan inventory yang diperlukan sahaja. Sebab itu dinamakan sebagai sistem tepat pada masa. Hanya inventory yang diperlukan pada masa tersebut yang akan dipesan. Tujuannya supaya kos pegangan inventory itu dapat dikurangkan. Okey, seterusnya, ya, objektif JIT ini adalah satu, untuk mengurangkan kos simpanan, pegangan ataupun inventory itu sendiri. Sebab itu hanya inventory yang perlu sahaja akan ditempahlah, ya. Jadi kos simpanan, kos untuk menyimpan inventory, kos untuk memegang inventory, semua itu akan dapat dikurangkan. Okey, kedua, dapat meminimumkan kos inventory supaya pembaziran dapat dilakukan. Kos-kos yang terlibatlah dalam pemesanan inventory akan dapat dikurangkan, dan secara tidak langsung pembaziran juga akan turut dapat dikurangkan. Okay, seterusnya, objektif JIT ini juga adalah mengurangkan kekerapan penyediaan inventory. Okay, sebab dengan konsep pesanan dibuat pada masa yang diperlukan, ya, seminima mungkin, maka kekerapan menyediakan inventory itu dapat diminimalkan.
Okey, seterusnya JIT ini juga bertujuan ataupun objektifnya adalah untuk menambah baik sistem pengeluaran secara berterusan dan menjadikannya lebih fleksibel dan agile. Ya, selain itu, dapat menjimatkan masa pengurusan inventory dan kekerapan penyediaan inventory dan dapat memastikan sistem pengeluaran tidak tergendala ataupun berjalan lancar melalui penambahbaikan berterusan. Okay, jadi itu antara objektif-objektif ya sistem tepat pada waktu ini ataupun tepat pada masa ataupun JIT ini. Okey, seterusnya anak-anak pelajar, ya, ciri-ciri penting sistem ini adalah satu, pengekalan kualiti yang tinggi secara konsisten dan menyeluruh ya untuk melicinkan pengeluaran. Okey, kemudian sistem ini juga menekankan kepada saiz lot sekecil mungkin untuk mengurangkan kitaran inventory, masa dan ruang stok. Sebab kalau kamu lihat ya, inventory dipesan mengikut masa yang diperlukan dan mengikut jumlah yang paling minima. Ya. Okey, seterusnya masa penyediaannya pendek dan kerja-kerja yang terlibat seperti kerja pemasangan akan berlaku lebih cepat. Okey, perlunya ada hubungan yang baik dengan pembekal. Sebab apa? Sebab konsep JIT ini, ya, pesanan hanya akan dibuat apabila perlu. Ya, jadi hubungan yang baik dengan pembekal itu perlu ada supaya ya apa yang dipesan daripada pembekal dapat disediakan dengan segera. Okey. Seterusnya mengamalkan sistem tarik aliran bahan. Okey, ini maksudnya bahagian mana yang kekurangan bahan ya ataupun inventory. Inventory itu akan diambil daripada bahagian yang lain. Nah, jadi berlaku sistem tarik aliran barang. Okey, komponen kerja yang terlibat adalah sama. Okay, keanjalan tenaga kerja ataupun fleksibel. Maknanya tenaga kerja yang terlibat boleh melakukan semua kerja yang ada. Boleh fleksibel lah, maknanya boleh berubah ataupun melakukan kerja-kerja lain yang ada. Okey, seterusnya sistem ini lebih sesuai kepada sistem yang mana aktiviti pengeluarannya adalah susun aturnya adalah susun atur secara produk. Okey. Mencegah penyenggaraan, maknanya sebelum berlaku kesilapan akan semua kesilapan ataupun kegagalan itu akan cuba dicegah daripada awal. Dan kos pengendalian iaitu susun atur, sebab dia susun atur secara produk, jadi kos pengendalian akan menjadi kurang. Okay, ini antara ciri penting sistem JIT. Okey, apa pula kebaikannya? Okey, sistem ini ya dapat mengurangkan ya macam dari awal tadi cikgu telah maklumkan ya, kos inventory boleh dikurangkan, kos pegangan dapat dikurangkan. Jadi kebaikannya dapat mengurangkan kos penyimpanan inventory itu sendiri. Ya, selain itu dapat mengelakkan pembaziran masa, tenaga dan kos daripada berlaku, ya, dapat meningkatkan kecekapan pengeluaran, membolehkan keluaran dihasilkan tepat pada masanya, ya, dan dapat menanam sikap berjaga-jaga ya dalam kalangan pengeluar semasa menghadapi sebarang kemungkinan. Jadi itu antara perkongsian ataupun penerangan cikgu berkaitan dengan sistem JIT, just in time, ataupun sistem tepat pada waktu. Okey, anak-anak pelajar. Cikgu harap ya video ini bermanfaat kepada anak-anak pelajar untuk memudahkan anak-anak pelajar faham mengenai sistem ataupun kaedah kawalan inventory yang kedua, iaitu kaedah tepat pada waktu ataupun JIT. Ya, sekiranya video ini bermanfaat, bolehlah sharekan kepada rakan-rakan yang lain. Ya, teruslah ke channel cikgu untuk melihat perkongsian-perkongsian lain berkaitan dengan subjek pengajian perniagaan. Okey, jadi sampai di sini sahaja. Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi. Bye.